Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya kekuasaan Allah SWT. Sebab tu dalam penciptaan Allah SWT ini ada ayat-ayat tanda-tanda kan, bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memikirkan akan kejadian ini, kejadian-kejadian yang Allah SWT jadikan. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. Jadi orang-orang yang berakal ini lepas dia tengok, dia cakap apa? Dia cakap, ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ciri-ciri orang yang berakal ini, dia akan sentiasa mengingati Allah. Bila mana dia berdiri, dia ingat Allah. Bila mana dia duduk, dia ingat Allah. Bila mana dia berbaring pun, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita dalam segenap urusan kehidupan kita, kita diajarkan dengan doa-doa. Diajarkan dengan doa. Bangun pagi kita diajarkan baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diajarkan doa untuk bangun tidur. Kemudian nak buat apa kerja pada hari itu, kita diajarkan untuk baca doa, macam-macam, untuk memenuhi urusan kehidupan seharian. Nak makan ada doa, nak masuk tandas ada doa, nak keluar pergi kerja ada doa, nak pakai baju ada doa, nak tengok cermin ada doa, nak bawa kereta ada doa. Semua benda ada doa tu kan. Nak bersama isteri pun ada doa, nak tidur balik hari tu pun ada doa-doanya. Doa-doa ini adalah zikir yang menunjukkan kita seseorang hamba itu dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu zikir yang akan sentiasa disebut oleh orang-orang beriman ni apa? Subhanak. Maha suci Engkau. Tasbih lah. Tasbih. Faqina azaban nar. Tasbih ini, sungguh tasbih ini mampu menghindarkan kita daripada siksaan azab api neraka. Wa'iyadu billah. Ayat lain, Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Nescaya aku akan mengingati kalian. Fadhkuruni adhkurukum. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Itu lumrah lah tu. Fitrah sunnatullah. Kita hidup bersama manusia pun macam tu. Kita ingat kat kawan kita, kawan-kawan kita tu akan ingat balik pada kita. Contoh, bila kita ada rezeki lebih, kita pergi hantar makanan di rumah dia. Mana makan ni, ada rezeki lebih sikit ni hari, hantarlah rumah dia, kita makan sama-sama. Boleh kita makan sama-sama. Nanti bulan depan, waktu kita susah, ketika tu mungkin dia pula ada rezeki, dia ingat pula pada kita, dia balas balik. Dia akan ingat lah, pasal bulan lepas dia hantar dah kat aku. Takkan aku nak duduk saja je. Dia pun reti juga, ada juga rasa malu. Gitulah. Gitu. Macam mana mak kita, banyaknya mak kita ingat kita, sebab mak kita sayang pada kita, sebab mak kita pelihara kita dengan sebaik-baiknya, kita pun akan ingat balik pada mak kita. Kita akan sayang pada mak kita. Begitu jugalah sunnatullahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Itu je. Sifir mudah je. Kamu ingat pada aku ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah. Bila dah ingat tu jangan ingat saja. Jangan ingat saja. Ingat tahu ada Allah, tapi balun juga. Tak boleh. Contoh nak keluar, nak pergi ngorak anak dara orang. Ni tak boleh ni, haram ni. Haram-haram pun dia bedal juga, dia keluar juga, tak boleh.
Contoh nampak ada orang minum arak. Oh, apa rasa arak ni, teringin pula kata nak minum. Kan? Ingat dah tahu haram. Tapi dia bedal juga. Tak boleh. Bila dah ingat, sebab tu kata tu. Ingat, lepas tu berzikir dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Jangan bedal je. Kan? Bila apa yang Allah SWT larang tu jangan buat. Apa yang Allah Taala suruh tu buat. Kan? Lepas tu apa dia suruh? Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, serta wala takfurun, janganlah kamu kufur terhadap nikmat-nikmatku. Jangan kufur. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambah nikmat kita berkali ganda. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, dia ada lain dekat situ. Kalau kamu bersyukur, apa yang Allah Ta'ala akan bagi? La azidannakum, nescaya Allah akan tambah. Nescaya pasti aku akan tambah. Dekat situ dia ada satu sirah, kalau dalam bahasa Arab kita sebut kan, azidu. Azidu, aku akan tambah. Azidu ni dia adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni keadaannya apa? Perkataan yang sedang tambah ataupun akan tambah. Kan? Nak kata pasti akan tambah. Kemudian ada pula nun azidanna. Kalau nun ni aku pasti tambah. Aku pasti tambah. Kan? Ada lagi satu huruf penguat. Ada la azidannakum. Ada dua huruf penguat, menunjukkan 3 kali penguatan yang Allah Subhanahu Taala sebut. Daripada sirah fi'il itu azidu, kemudian nun taukid itu, dan lam taukid itu, menunjukkan Allah Subhanahu Taala pasti dan pasti akan tambah nikmatnya. Tinggal apa? Syukur ajalah. Dapat apa-apa nikmat daripada Allah SWT, syukur ajalah. Ucaplah alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, dan perlulah diiringi dengan sifat tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat gaji bulan ni, alhamdulillah. Kan? Mudah-mudahan berkat. Ramai orang yang gajinya sedikit tapi berkat, berasa macam gajinya banyak. Tapi ramai orang yang gaji je banyak tapi tak berkat, berasa macam sikit sempitnya hidupnya. Kan? Mungkin gajinya sampai 10,000. Kan? Tapi hutangnya je dah dekat 9,000. Kan? Kan sempit, sesak dada bila hutang banyak ni tuan-tuan. Tapi ada orang kerja kebun, kerja menyawit, gaji dapat berapa? Dapatlah 1,000. Alhamdulillah. Gaji sawit sekarang ni tengah mahal, tengah naik, dapat 1,000. Tapi hutang tak ada, enjoy lah 1,000 tu. Bolehlah makan, beli KFC. Bolehlah makan roti canai banjir. Kan? Sekarang ni dah boleh mula dine in kan? Kalau orang yang gaji 10,000 tadi kan, mula-mula dia fikir nak bayar hutang dulu. Kan? Hutang ni sekian, hutang ni sekian. Kan? Beza dengan pakcik yang pergi menyawit dapat 1,000 tadi, dapat je 1,000 dia ngeteh dulu. Kan? Dalam kepala tak ada hutang. Kan? Hidup senang, hidup berkat, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Lagi dalam surah An-Naml, surah An-Naml ayat 93, kan? Wa qulil hamdulillah. Allah SWT ajar cara untuk kita bersyukur, untuk kita berzikir kepada Allah SWT, untuk cara kita ingat kepada Allah SWT. Kalau tadi Allah SWT ajar dengan cara kita perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Taala, dan kali ini Allah SWT ajarkan kita dengan mengucapkan syukur. Macam mana cara nak ucapkan syukur? Alhamdulillah. Bahkan lafaz syukur ini tak boleh tidak, kita mesti akan sebut. Mesti akan sebut setiap-tiap hari. Kurang lebih berapa tu? Kurang lebih subuh ada 2, zuhur ada 4, dah 6, asar ada 4, dah 10, maghrib ada 3, dah 13, isyak ada 4, dah 17 kali lebih kurang kita akan mengucapkan syukur ini. Kat mana tu Ustaz? Apa benda 2, 4, 4, 3, 4 tu? Dalam solat kita lah. Dalam solat kita kan, kita setiap kali solat kan, kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu kan ayat yang kedua tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya Bismillah, ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Engkau Tuhan sekalian alam.
Alhamdulillah. Syukur. Jadi kurang lebih 17 kali kita akan sebut setiap hari. Ucapkanlah banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selain daripada subhanallah itu tadi. Kemudian lagi dalam surah Yunus surah ke-10 ayat 10 Allah Taala sebut wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Dan penutup doa mereka ialah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okey. Ini Allah SWT sebut orang-orang beriman, orang-orang beriman biasanya bila mereka berdoa, mereka akan tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan puji balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buka dengan puji, dia tutup pun dengan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam format kita kalau nak apply kerja kan, sebagai contoh, dia ada borang dia. Kena borang, kena ikut format dia. Kena ikut format dia. Kan? Ataupun nak apply bantuan, minta BRIM sebagai contoh, macam bagai-bagai kan. Ada borang, ada format borang dia. Kena ikut sebiji-sebiji tulis. Kan? Nanti kan dah dapat borang tu, dah submit, lulus. Kan? Bolehlah bulan ni 300 sebagai contoh. Kan? Mana yang kahwin tu dapat 300.5, yang bujang dapat 300 one off sebagai contoh. Yang kahwin nanti bulan 3 bulan akan datang ada lagi. Alhamdulillah. Kan? Syukur alhamdulillah. Kan? Jadi dia punya format dalam kita nak berdoa pun macam itulah. Kita buka dengan doa, kan? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kan? Itu bukalah, kan? Nanti tutup pun sama, kena ulang balik. Kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara format dalam nak berdoa, apa yang diajarkan. Petua nak bagi mustajab doa. Sebab doa ini kaedah dia Allah mesti bagi punya. Allah mesti bagi punya. Apa ada ayat tu Allah Taala sebut apa? Bila kamu minta pasti aku akan bagi. Bila kamu minta, Allah SWT lupa ayatnya. Tapi kalau saya pernah terbaca salah satu caption dalam Facebook, ada seorang sahabat dia sebut, doa ini apa? Doa ini ibarat kita mengayuh basikal. Doa ini apa? Doa ini ibarat kita mengayuh sampan. Jadi semakin banyak kayuhannya, semakin dekatlah dengan destinasi yang dituju. Jadi kena banyakkan kayuh kayuh basikal, kayuh sampan tu pelan-pelan. Tapi kena beringat juga, dalam kita mengayuh basikal kadang-kadang hujan, berhenti sekejap, berteduh, lambat sikit sampai. Tapi nak beritahu, jangan berhenti daripada berdoa. Mudah-mudahan sampai kepada tujuannya. Okey, jadi kita masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak tuan-tuan, ada lebih kurang 5 ataupun 6 hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin ini berkenaan tentang kelebihan zikir. Yang pertama, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah taala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Apa yang disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan hamba-hambaku. Ana inda dhanni abdi bi. Apa yang hamba-hambaku sangkakan aku, itulah aku. Kan? Jika dia mengingatiku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatinya dalam diriku. Dan jika dia mengingatiku dalam sebuah kumpulan, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka, daripada kumpulannya. Maksudnya kita duduk seorang-seorang pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk ramai-ramai pun dalam jemaah pun kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita duduk dalam ramai-ramai itu, kita duduk dalam kelompok keluarga kita je. Kan, ramai-ramai kan, dalam kumpulan fi mala'i, kan, duduk dalam keluarga kita je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala diingat kita duduk dalam kumpulan yang lebih baik lagi. Siapa golongan yang lebih baik? Mungkin yang lebih baik pastinya di kalangan minal anbiya
minas solihin, minal auliya, di kalangan para nabi, di kalangan para orang soleh, di kalangan para wali-wali Allah SWT, dan yang pasti para malaikah. Kan, sebab dia di antara ciri malaikat ni dia akan sentiasa cari dekat mana ada majlis ilmu, dekat mana dia ada majlis zikir. Jadi malaikat akan turun, malaikat akan duduk situ. Sampai habis majlis zikir tu, barulah malaikat naik balik jumpa Allah SWT, hantar lampuran. Bos, tadi saya pergi rumah si fulan binti si fulan, dia banyak zikir lah bos. Dia banyak zikir, dia banyak ingat pada kau lah bos. Kan, dia zikir banyak. Kan. Jadi itu salah satu makhluk yang Allah SWT hadirkan duduk dalam majlis kita, maka Allah pun akan ingat lah. Woi, bagusnya kan, duduk anak beranak dia ada malaikat sekali. Kan, ada malaikat sekali duduk. Jadi itu yang dikatakan kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. Okey, jadi kita ingatlah sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Qalu wa ma mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, golongan al-mufarridun bakal mendahului kita. Mendahului ni apa? Mendahului dari segi amal, mendahului dari segi masuk syurga, mendahului dari segi dapat nikmat, macam-macam. Mufarridun ni, siapa golongan mufarridun? Maka jadi sahabat ni, bila dia dengar je ada orang lain dapat lebih daripada dia, dia jealous. Dia jealous. Kan? Siapa tu mufarridun Rasulullah? Aku pun nak masuk, aku pun nak jadi mufarridun juga. Kan? Pasal dia menang, dia duduk depan kita. Jadi Rasulullah menjawab, baginda menjawab, kaum lelaki dan wanita yang banyak zikirnya. Az-zakiruna Allaha katsira. Zikirnya banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ini golongan mufarridun. Banyakkanlah zikir.